Pokok gaharu atau nama saintifiknya Aqualaria bernilai tinggi sehingga melebihi harga emas. Bagaimanapun, sejak beberapa tahun lepas, ia menjadi antara spesies di bawah Appendix 2 Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies fauna dan flora liar terancam CITES. Justru langkah serta kajian dilaksanakan usahawan gaharu bagi memastikan pokok berharga itu tidak pupus. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim. Gaharu popular digunakan dalam penghasilan minyak wangi selain untuk perubatan dan acara keagamaan. Bagaimanapun, di Malaysia tidak ramai pengusaha gaharu memandangkan risiko dan tempoh menunggu hasilnya yang lama. Namun, minat dengan keistimewaan gaharu, Hamiduddin Majid menceburi bidang ini sejak 10 tahun lepas. Beliau pada mulanya membuat kajian dan menghasilkan pati minyak gaharu menggunakan pokok karas liar. Bagaimanapun kesukaran menemui pokok itu, beliau membuat keputusan menanam sendiri pokok berkenaan. Kini 10,000 pokok karas di ladang seluas 10 ekar sekitar Jasin diusahakan. Dalam masa sama, Hamiduddin turut terlibat dengan penanaman 50,000 pokok karas menerusi usaha sama pekebun pokok karas di seluruh semenanjung Malaysia. Kita cuba untuk buat penanaman. Melalui penanaman untuk kesenambungan produknya, sambungan menghasilkan produk gaharu. Jadi yang jadi masalah pada awal penubuhan kita adalah macam mana nak menghasilkan teras gaharu. Tapi dengan bantuan kawan-kawan, kita buat try and error. Jadi akhir sekali kita berjayalah selepas menemui beberapa kegagalan. Untuk mendapatkan hasil gaharu berkualiti, proses inokulasi dilakukan pada pokok karas yang telah berusia lebih 4 tahun menggunakan cairan khas yang dihasilkan sendiri. Selepas proses inokulasi, pokok karas akan dibiarkan untuk tempoh beberapa tahun lagi sebelum ditebang. Ini antara pokok gaharu yang ditanam di ladang ini dan saya difahamkan pokok gaharu ini telah berusia 10 tahun dan ia telah pun melalui proses inokulasi untuk penghasilan teras gaharu. Dan kalau boleh saya kongsikan, ini antara hasil teras gaharu dan daripada hasil ini mengeluarkan pelbagai produk gaharu. Pelbagai produk berasaskan gaharu yang dihasilkan telah dipasarkan ke beberapa negara termasuk Timur Tengah selain Singapura dan Brunei. Selain pati minyak gaharu, produk hiliran lain turut dihasilkan antaranya songkok dan sejadah, tasbih, tongkat, serbuk teh dan kopi, air suling, pewangi kereta dan sebagainya. Walaupun pandemik COVID-19 yang melanda dunia 2 tahun lalu merencatkan sedikit proses untuk mengeksport gaharu ke pasaran luar, namun ia memberi peluang kepadanya meneroka dan menghasilkan lebih banyak produk gaharu. Tetapi produk yang kita keluarkan adalah mesti real gaharu. Bukan campuran, bukan hanya dipanggil gaharu tapi bukan gaharu dalam tu. Itu susah. Tapi kalau dipanggil real gaharu, dari segi market tak ada masalah. Permintaan memang banyak. Peminat gaharu memang banyak. Harapannya pada usahawan yang mahu menceburi perusahaan gaharu untuk tidak mudah berputus asa dan sabar menunggu hasilnya. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim, Berita RTM.